Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kepada kita berkumpul lagi, insyaAllah malam ni. Sebagaimana biasa, malam ni malam fake. Kalau hari Rabu malam untuk tafsir ataupun Al-Quran, hari malam fake. So hari ni insyaAllah malam ni kita pilih tajuk. Minta maaf lambat sikit pasal tadi saya pergi kena pindah bilik. Jadi pasal bilik tu lagi tu ada benda silap buat ni. Dituang asid dekat drainage, jadi ada bau. Jadi kita lari. Baik, ala kulli hal. Jadi malam ni insyaAllah kita akan ambil satu tajuk yang penting terutama pada musim sekarang ni, dengan banyaknya berlaku berbagai-bagai perkara. Banyak orang menjadi mufti yang tak bertauliah, mengeluarkan pendapat dan juga kata-kata bagi semua perkara, dan kadang-kala ialah ketidaklayakan tersebut menjelas, dan banyak orang tak layak bercakap untuk tajuk-tajuk yang cuba dibahaskan, tetapi semua orang nak bercakap juga. Jadi bila dalam perkara ni kadang-kadang ada selebriti lah, ada sebagainya nak bercakap mengatasi mufti. Ni pelik jugalah. Jadi ala kulli hal, kita hari ni, kita ambil malam ni insyaAllah tajuk kita adalah garis panduan dalam mengeluarkan fatwa atau pendapat dalam Islam. Bila kita bercakap, kita memberikan pandangan, apakah perkara-perkara yang patut kita jaga. Kalau kita seorang mufti, satu benda yang sama jugalah, tajuknya tak sama. Jika seorang yang memang seorang yang berkelayakan menjadi mufti pun, tetap dia kena ikut garis panduan ini. Dan sebenarnya kalau ikut para ulama, banyak mengarang tentang tajuk ni, macam adab mufti dan juga orang minta fatwa. Ini dihimpunkan oleh Imam Nawawi rahimahullah daripada 3 buah kitab. Antaranya kitab Ibn Salah, kitab Khatib Baghdadi, yang mana dalam buku tersebut dibincangkan berkenaan dengan kelayakan ataupun hak bagi seorang tu mengeluarkan fatwa dan sebagainya, dan juga ada adab dia. So jadi yang kita bincangkan ni lebih kurang sama tajuk tersebut. Sebab kita nak jaga zaman sekarang ni, semua orang suka nak melahirkan pendapat dan pandangan. Sedangkan kita tahu bahawa dalam perkara-perkara ni kata-kata kita, percakapan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran tak dikatakan ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak dilafazkan oleh insan itu sebarang kata-kata kecuali di sisi dia ada raqib, malaikat yang mengawal, lagi atid lagi mencatat. Dia mengawal lagi mencatat. Dia bukannya hanya mengawal saja. Jadi dengan sebab itu kita ambil malam ni tajuk garis panduan dalam mengeluarkan pendapat ataupun fatwa di dalam Islam. Baik. Memang Islam sebenarnya agama yang menanggung ataupun menyokong tentang kebebasan pendapat dan gambaran dengan kefahamannya Islam itu sendiri. Memang pasal Islam ni asalnya untuk membebaskan manusia daripada kongkongan penyembahan, pengabdian diri kepada sesama manusia, kepada penyembahan kepada Allah Ta'ala sahaja, daripada budaya ataupun pegangan masyarakat yang sempit dengan sebab kerana mereka mengikuti atuk nenek mereka yang mungkin tersilap, bersalah dalam pendapat dan sebagainya. Lalu Islam memang sebenarnya membebaskan semua itu. Memang Islam nak lepaskan, bukan maksud Islam nak menyekat. Jadi memang manusia ni, seorang insan dan Islam, dia mendapat menikmati kesempurnaan kebebasan dia dalam terutama dalam menyatakan kebenaran. Okey. Bahkan untuk menyampaikan nasihat pada semua perkara agama dan dunia, pada apa yang memberi manfaat atau hak kebaikan kepada orang-orang Islam terutamanya. Dan memang Islam melihara
setiap hak ni tadi kan, yang mana kalau ni kata benda tu tadi menjaga masalah individu dan masyarakat, menjaga sistem atau undang-undang, peraturan umum. Jadi semua ni akan masuk dalam kita punya kata-kata ataupun nasihat ataupun pendapat tu dikira sebagai amar makruf nahi mungkar. Namun begitu bila Islam benarkan untuk kita lahirkan pendapat kita atau pegangan ataupun kita punya kita panggil fahaman, tak ada banjung, tak ada suara. Ada suara kan? Senanjung tak ada suara. Orang lain ada suara kot. Okey, abang punya sendiri lah. Okey, orang lain. Okey. Alah kuliah ke. Jadi apa? Jadi kalau kita faham ke sekarang, memang kita kata Islam memang galakkan, tapi dalam masa sama, okey, Islam memang suruh kita memberikan pandangan, pendapat, tapi Islam juga bersungguh-sungguh untuk janganlah dibebaskan pendapat tadi kan, terbebas tanpa sebarang ikatan atau garis panduan dengan elok penggunaan dia. Kerana kalau kita bebas nak bercakap, nak keluar pendapat, ini pendapat saya rasa, kita kata itu saja kita cakap, nescaya manusia ni akan menggunakan dia tak arah kepada Allah Taala redha, tapi dia arah pada sebaliknya. Jadi kena ada garis panduan yang harus diletakkan supaya jika tidak, benda tu akan datang kepada perkara yang Allah Taala tak redha, okey, atau mendatang kepada keburukan pada masyarakat dan kepada individu masyarakat, okey, sama aja, bahkan akan merosakkan sistem umum dan juga kebaikan adab. Okey, kerana ini hak yang tanggung dalam cara kita menggambarkan atau memberikan pendapat kita. Okey, dia memang nas syarak ada letakkan berkenaan halal atau haramnya. Ada juga yang didiamkan. Kalau benda yang memang jelas dari firman Allah Taala dan hadis Nabi beritahu jangan, maka kita memang patut diamlah, tapi ada juga yang didiamkan. Okey. Tapi ialah macam kadang-kadang didiamkan, maka tak dinaskan pengambil-kiraannya, tak digambarkan. Macam contoh macam kaedah yang dibuat sekali macam media masa zaman sekarang yang moden. Okey. Jadi kadang-kadang ada orang yang ikut dia kata dapati bahawa apa yang terhasil daripada perkara ni, kita dapati ada betul lah pertukaran pendapat kan, perbualan, kadang-kadang ada perbualan yang bawa kepada kehancuran rumah tangga pun ada, kena bebas sangat tanpa sebarang batasan. Jadi disaksikan, okay, siapa yang tengok media sosial sekarang ni, memang itu di antara perkara yang terjadi kan, kebebasan tanpa batasan membawa kepada kehancuran. Ya, sebab tu kenapa Allah Taala beri pada kita akal ni kan, dia menjadi kawalan kepada apa yang sepatutnya atau tidak. Okey, jadi dengan sebab itu kalau kita nak faham tentang garis panduan yang mana kita patut ikuti dalam tajuk kita mengeluarkan pendapat ataupun fatwa, dia ada beberapa kaedah. Okey, dan kita sebelum kita nak bincangkan, kita kena bincang dulu usul bagi tajuk ni. Okey, dia usul ada 4 saya sebut dulu usul ada 4. Pertama, bidang apakah bidang ataupun ruangan kita melahirkan atau menyebut akan menzahirkan pendapat. Bidang apa? Pertama, apakah ruangan-ruangan yang digunakan untuk kita bidang yang kita nak sebut tentang perkara pendapat kita tu. Bidang apa? Maksud dia tadilah ekonomi ke, politik ke, sosial ke, halal haram ke, mana satu? Okey, satu. Pertama mengenai bidang bagi kita nak, atau ruangan yang kita tajuk yang kita nak bincangkan. Kedua, kita kena bincangkan berkenaan masalah orang yang keluar pendapat tu. Mula bidang, kedua orang keluar pendapat tu. Macam mana? Dia macam mana? Apa yang patut kita faham dekat situ? Kedua. Ketiga, tentang yang patut diketahui usul dia adalah penjagaan ataupun pemeliharaan terhadap natijah pendapat tersebut. Maksudnya bila kita ada bidang, apa benda kita bincang, nak kita keluarkan pendapat. Kedua, orang yang cakap. Ketiga, natijah, pengakhiran kata-kata tadi bawa ke mana, apa hasil dia. Itu okay. Ketiga. Keempat,
dah tidak boleh dimestikan pada perkara yang menjadi tempat bagi khilaf. Benda ada khilaf, maka tak boleh dijadikan sebagai tempat, diilzamkan kemestian. Okey, ni empat benda. Kita akan bincangkan satu persatu. Pertama, kita akan masuk pertama sekali berkenaan dengan tajuk bidang atau tajuk ataupun topik yang mana seorang tu nak berikan pendapat dia. Okay. Setiap perkara yang datang syarak hukumnya dengan dalil daripada dalil dengan dalil, tak kira sama ada berkaitan dengan ibadat ke, muamalat ke, hukuman jenayat ke, ataupun hubungan kekeluargaan ke, semua ini tiada untuk manusia kepada dalamnya kecuali untuk beramal dengan batasan dalil. Dan bahkan seorang insan tu mesti memahamkan dina agama dengan dalil-dalil tersebut. Yeah. Pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak boleh untuk lelaki beriman juga wanita yang beriman, idza qadallahu rasuluhu amra, bila memutuskan Allah Ta'ala dan Rasulnya satu perkara, ay yakun lahumul khiyaratu min amrihim, boleh ada untuk mereka pilihan dari diri mereka sendiri. Ini adalah dalil paling kuat didalilkan. Kerana apa? Kerana pengabdian diri kepada Allah Ta'ala memastikan kita mematuhi perintah dia. Okay? Dan makna redha Allah, redha dengan Allah sebagai Tuhan, kalau kita kena sering raditu billahi rabba wa bi islami dina wa min nabiy wa rasulah, kita disuruh kita pagi dan petang melafazkan kalimah tersebut. Bahkan dalam Nabi sebut dalam hadis yang sahih, barang siapa redha Allah Ta'ala sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, maka wajib untuk dia syurga. Tapi sekarang ni makna bila kita kata redha dengan Islam sebagai agama atau Muhammad sebagai nabi dan Islam sebagai agama, Allah sebagai Tuhan, maka ia adalah berhukum kepada manhaj ataupun disiplin yang Allah Ta'ala datangkan dengan perintah, manhaj Allah Ta'ala dan kembalikan segala urusan pada Allah Ta'ala. Mana apa yang Allah Ta'ala letakkan kepada jalan untuk kita lalui, kita ikut. Dan apa yang Allah Ta'ala suruh kita kembali, kita bertelingkah dan sebagainya, balik pada Allah Ta'ala balik. Kerana ini Allah Ta'ala menafikan iman bagi siapa yang tidak menyempurnakan perkara ini. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah An-Nisa 65, mana orang yang tak nak berhukum kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, kan? Maka Allah Ta'ala nyatakan fala wa rabbika, maka tidak demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak mereka beriman, hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum, sampailah mereka memperhakimkan engkau pada apa yang mereka bertelingkah di antara mereka. Mana apa yang mereka percanggah-canggahkan, maka kalau anda kata mereka tak balik pada engkau untuk perkara tersebut, maka mereka tak beriman. Okey. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, mereka tak dapat dalam diri mereka sebarang kesempitan daripada apa engkau putuskan. Wa yusallimu tasliman, mereka menyerah dengan penyerahan yang menyeluruh. Jadi ini usul yang agung dalam usul iman. Dan itu makna Islam. Dan hakikat Islam adalah penyerahan dan kepatuhan kepada Allah Taala. Okey. Jadi barang siapa yang tak ingin kepadanya, tak mau patuh kepada perintah Allah Taala, tidak terikat padanya iman. Tidak ada asal Islam yang akidah tak ada. Dan agama umat Islam ni terbina di atas ikutan kepada kitab dan sunnah Rasulullah SAW, dan juga ijma' umat ni. Mula ijma' balik kepada para sahabat Nabi SAW. Dan ini adalah usul yang maksum, yang terpelihara daripada kesilapan, yang tak harus melampaui ataupun keluar daripadanya. Dan di atas asas ini, kita akan timbang semua pendapat atau kata-kata atau perbuatan kita ukur di atas ini. Okay. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Al-Hujurat ayat pertama, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan kamu memandai-mandai di hadapan Allah juga Rasulnya. Jangan kamu memandai di hadapan Allah juga Rasulnya. Okay. Dan berkata Hafiz Ibn Katsir rahimahullah dan menerangkan ayat pertama surah Hujurat ni, maksud dia la tusri'u fi asya' baina yadayhi, yang kamu cepat kepada perkara-perkara sebelum di hadapan Nabi, maksudnya dia mendahului Nabi. Sebab tu para sahabat dahulu, mereka ikutan mereka adalah pada semua umur, semua perkara, semua keadaan, mereka mengikuti semua sekali. Sehingga masuk pada umum adab syar'i. Contoh macam Mu'adz bin Jabal kan. Bila kita lihat dalam hadis yang sering disebut dalam kita belajar usul fiqh, kisah perutusan Mu'adz bin Jabal ke Yaman adalah di antara yang sering dijadikan sebagai panduan untuk kita faham berhukum macam mana. Nak kata boleh tak boleh ke macam mana. Okey, Mu'adz bin Jabal ketika dihantar ke Yaman, Nabi kata dia bima tahkum, dengan apa engkau akan berhukum? Maka Mu'adz kata dengan kitab Allah Ta'ala. Nabi kata lagi, fa illam tajid, kalau kau tak dapati, maka dia kata dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia kata fa illam tajid, kalau tak dapati, ajtahidu bi ra'yi, aku akan berijtihad dengan pendapatku. Lepas tu Nabi pun tepuk dada dia dan Nabi kata, segala puji bagi Allah
yang mentepatkan utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah. Dia utusan Allah kan. Jadi Nabi gembira dengan cara dia faham macam mana cara dia mengejar hukum. Maka tujuan ni dia letakkan dalam tajri adalah dia letak, yang kita nak faham daripada kisah ni adalah dia mengkebelakangkan pendapat dia selepas kitab dan sunnah. Dia belakangkan pendapat dia selepas kitab dan sunnah. Ini yang benda yang hilang pada orang-orang yang suka beri pendapat. Suka nak bercakap. Suka nak keluar, saya rasa. Agaknya saya tetap berpendapat bahawa dia kena faham masalah kitab dan sunnah dahulu. Yang tujuan dia adalah dia pendapat dan juga pandangan dia, ijtihad dia kepada selepas kitab dan sunnah. Kalau dia mengedepankan pendapat dia sebelum pengkajian dalam kitab dan sunnah, maka ini termasuk daripada perbuatan mengedepankan pendapat di hadapan Allah dan Rasul. Mana dia letak pendapat di hadapan Allah dan Rasul. Sebab tu Ali bin Abi Talhah dia berkata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bila diterangkan ayat pertama surah Al-Hujurat tadi, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Maksudnya jangan kamu mendahului atau memandai-mandai di hadapan Allah dan Rasulnya. Maksud dia, kata Ibn Abbas, la taqulu khilafal kitab wa sunnah. Jangan kamu berpendapat bercanggahan kitab dan sunnah. Okay, dan kemudian Mujahid bin Jabr, anak Ibn Abbas, kata, la taftatu. Jangan kalian beri fatwa ala Rasulillah, kata Rasulullah, hatta yaqdiyallahu ala lisan, sampailah Allah putuskan di atas lidah nama baginda. Mana jangan kalian berkeluar fatwa mengatasi Rasul. Sampailah Rasul sendiri keluarkan kata-kata baginda, Allah Ta'ala turunkan di atas lidah baginda SAW. Jadi ini petunjuk ni, maksud dia pengembalian kepada kitab dan sunnah dan tidak menyanggahi kitab dan sunnah. Walau bagaimana zahir pendapat tersebut, okay, pendapat atau pemikiran tadi dan menyanggahi maslahah pun. Kalau maslahah nampak macam ni, Quran sunnah kata A, yang maslahah kata B, tetap juga Quran sunnah tu duduk depan. Tidak akan menjadi sebaliknya. Dan inilah jalan salafus soleh dahulu. Semua sekali bergerak dari sini. Tidak ada siapa-siapa meletakkan kata-kata dia mengatasi Allah dan Rasulnya. Berkata Abu Zinad rahimahullah, sesungguhnya sunnah tidak dipercanggahkan. Okey. Dan tak harus untuk diikuti pendapat dan juga pemikiran. Kadang orang yang suka untuk buat pendapat sendiri. Perangai biasa kita lihat, dia lagakan nas. Dia tak sepadankan nas. Dia akan lagakan nas A dengan nas B dan dia keluar dekat situ dengan pendapat satu lagi. Pendapat baru. Macam betul lah. Ada pendapat kata ni, yang macam baru ni kan kes capal. Dan banyak orang buat lawak antarabangsa dia adalah, dia kata kalau sayang Rasulullah, nampak lambang sayang Rasulullah. Mana ada sayang Rasulullah dengan lambang tersebut? Pertama, macam nanti kita masuk keempat, dia tak boleh benda tersebut menjadi hukum. Sebab tak dipastikan pun. Tentang masalah rajah capal tu. Dan capal macam dalam Sunan Tirmidzi kan. Saya ingat ada seorang ustaz dia sebut, saya tengok ceramah dia baru ni. Dia nama dia apa benda nama dia? Sekejap. Ada saya tengok dia punya ceramah baru ni. Bagus dia terangkan. Dia belajar kat Pakistan ni ustaz ni. Jadi bila dia terangkan tentang tajuk anak alun Nabi kan. Dia baca dalam kisah tersebut. Bila ditanya Ibnu Umar, kenapa pakai slipper macam tu? Dia kata, Nabi, aku nampak Nabi pakai slipper macam ni. Mana dia pakai slipper yang serupa macam Nabi punya pakaian. Pakai macam Nabi, bukan gantung atas kepala. Nama ustaz tu, sekejap, ada. Nama ustaz tu, saya tak hafal nama dia. Okey. Ustaz Bishar Afifi. Siapa Nabi. Dia baca betul lah. Memang itu kaedah betul. Bila kita kata kita benda berkenaan, bukan jadi sebab untuk kita masuk campur ke situ. Bila dah benda tak betul pun. Dan perbuatan para sahabat adalah memakai. Jadi konsep yang kena faham sekarang ni kan, kita tak boleh mengedepankan pendapat dan pemikiran kita Kalau manusia ramai pun kalau kita buat macam tu kan, semua boleh kita lagakan nas dengan nas, kemudian kita keluar pendapat baru. Abu Zinad kata, nescaya kalau manusia buat macam ni, takkan tinggal sehari lagi kecuali semua orang pindah agama, satu agama pindah agama baru. Tapi dia kata, seharusnya untuk sunnah-sunnah tadi dilazimkan dan juga dipegang.
Okey, di atas apa yang menepati pendapat dan juga atau menyanggahi. Tak kira pendapat suka ke tak suka, sunnah kita pegang. Tak perlu kita memandai-mandai. Kata tak apa kot pasal dia sayang Nabi dengan cara tersebut. Tak boleh macam tu. So, kaedah dia, kita ada kaedah yang betul dalam kita mencintai Nabi SAW. So, kenapa kena datangkan dengan tak apa? Okey. Kerana ini, ruangan untuk pendapat dalam Islam adalah ruangan yang terhukum dengan kitab, sunnah dan ijma'. Pendapat kita ada, bidang dia, ruang dia adalah terbatas dengan kitab, sunnah dan ijma'. Apa yang diperakui dalamnya adalah kerana apa? Apa yang diperakui dalamnya ia adalah asal yang maksum, yang tak boleh seorang tu keluar daripadanya. Mana ada kitab, sunnah dan ijma', tak boleh siapa boleh keluar. Dan bila seorang manusia ni, bila dia nak gunakan pendapat dia, atau dia dan pengakui akan natijah yang dibina di atas maslahah dan sebagainya, dan ia menentang atau bertentang kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka dia telah menghadapkan syarak ni dengan apa? Dia telah lawan dan juga dengan lawan tidak menerima dan tidak redha, tak menyerah. So bila dia datangkan dengan apa opposite kepada keputusan qala Allah qala Rasulullah, maka dia ada masalah kat sini. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW pernah berlaku kes. Bila berlaku dalam hadis Nabi SAW, kisah Abu Hurairah diceritakan. Dia kata telah berbunuh-bunuhan dua wanita daripada Hudzail. Lalu seorang wanita tu kan pukul satu lagi dengan batu, lalu mati. Dan mati dalam perut dia. Dia mati dan anak dalam perut dia mati. Lalu orang ramai mengadukan perkara tersebut pada Rasulullah SAW. Lalu baginda putuskan diat janin tu bebaskan hamba. Kemudian diat wanita tersebut kena dibayar oleh keluarga wanita yang membunuh. Akan diwariskan kepada anak dia dan siapa lepaslah. Okey. Lalu salah seorang lelaki nama dia Hamal ibnu Nabirah al-Huzali. Hamal ibnu Nabirah al-Huzali dia kata, "Ya Rasulullah," cara dia cakap, "Ya Rasulullah, kaifa ughramu man la syaraba wala akala wala nataqa wala istahalla famithlu dhalika yutal." Dia kata, dia cakap dengan bentuk bersyair. Macam mana aku didenda daripada orang yang tidak minum, tidak makan, tidak bercakap, tidak menangis, tidak bersin, tak keluar lagi. Ini adalah benda yang pelik, dia kata panjang. Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah terus cakap pada lelaki ni, "Innama huwa min ikhwanil kuhan." Ni lelaki ni daripada saudara-saudara tukang telik. Min ajli sajaihi lazi saja'. Demi kerana cara gurindam atau kata-kata berirama yang dilafazkan. Para ulama kata kat sini bila Nabi marah dia kan, dia kata bukan sebab masalah lagu dia tu, cara cakap dia tadi. Tapi kerana apa? Kerana dia menentang hukum Allah Ta'ala, syariat Allah Ta'ala, dan dia cuba untuk membatalkan hukum yang Nabi dah putuskan. Kerana ni Nabi serupakan lelaki ni yang hanya bersyair saja. Macam bercakap macam bunyi syair depan Nabi SAW. Ya? Dengan tukang-tukang telik yang mereka ni memperbesar-besar kata-kata mereka yang batil dengan gurindam atau mentera atau sekian yang menyeronokkan bagi orang mendengar. Jadi memang jelas ada pun apa yang tak jelas hukum. Jadi memang kita kata benda terang bila dah nyata hukum maka kita tak boleh. Jadi macam baru ni macam kes rajah tu kan telah datang dalam hadis Nabi SAW menceritakan berkenaan dengan kisah pengikut ataupun orang yang mengadakan syirik yang pertama di kalangan kaum Nabi Nuh AS. Ibn Abbas ceritakan, Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ceritakan, semua para sahabat Nabi ceritakan, tabi'in juga ceritakan tentang bahawa mereka ni berpunca dengan mati orang soleh, orang yang baik. Kemudian syaitan datang kepada kaum tersebut, ingatkan, suruh buat benda, objek dan rajah, demi untuk ingat orang yang soleh tadi. So bila tengok rajah tadi, tengok objek tadi, kita ingat orang mati tadi, lalu kita bertambah rajin ibadat. Kemudian ini level pertama. Kemudian yang ni mati, tunggu level kedua, ketiga, generasi berikutnya, ilmu pun hilang. Kenapa barang tu wujud? Dan berakhir hujung tu nanti, tiba-tiba kaum tu dah menyembah. Syaitan kata, ni adalah sembahan atau nenek kamu dulu. Akhirnya disembah dengan sebab itu je. Sebab dalam agama Islam ni memang berhala ni, yang diajarkan dalam tajuk masalah berhala ni muncul dengan sebab pengagungan, pemuliaan manusia yang baik. So sebab tu rajah macam ni adalah bahaya. Tapi tak ada orang nak ambil iktibar daripada apa yang
telah terjadi. Jadi orang pun katalah suka hati. Saya rasa apa salah sayang Nabi. Lepas tu dia kata apa salah menyerupai Nabi. Menyerupai Nabi bukan dengan letak lambang tu dekat kepala. Lambang dekat kaki lah. Beli slipper macam tu pakai kat kaki. Ada yang betul lah betul. Okey, ala-ala kita first Baik. Jadi ini bahagian pertama. Bahagian kedua, yang usul kedua dalam masalah kita nak bincang tajuk ni adalah tuan punya pendapat itu sendiri. Okey. Allah SWT mencela orang yang berkata-kata dengan tanpa ilmu. Allah Ta'ala dah cela orang berkata tanpa ilmu. Allah Ta'ala firmankan Al-Quran surah An-Nahl ayat 116. Dan surah An-Nahl 116 Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu lima astasifu alsinatukumul kadhiba. Yang kamu katakan dengan apa disifatkan oleh lidah kamu dengan pembohongan secara penipuan. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Supaya kamu mengada-adakan ke atas Allah Ta'ala pembohongan. Innal ladzina yaftarun 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Orang-orang yang mengada-adakan ke atas Allah Ta'ala pembohongan takkan berjaya. Imam Syatibi menjelaskan. Dia kata ijtihad dan syariat ni ada dua bentuk. Okay? Salah satu yang diambil kira dalam syarak, yang kedua tak diambil kira. Ijtihad Dan dia adalah yang muncul daripada siapa yang tidak arif dengan apa yang diperlukan pada ijtihad dan ijtihad kepadanya. Kerana hakikatnya adalah ia hanya pendapat semata-mata. Bila orang tu keluarkan tanpa ilmu, dia adalah pendapat semata-mata. Dengan keseronokan, kemahuan dia saja. Okay? Dan dia akan meraba-raba dalam kebutaan dan mengikuti hawa nafsu, keinginan diri sendiri, itu hawa nafsu. Maka setiap pendapat ni keluar di atas bentuk ini, tidak ada sebarang keraguan, tidak akan diambil kira. Kerana dia bertentangan dengan kebenaran yang turunkan Allah Ta'ala. Macam Allah firmankan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah kamu menghukum di antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, dan yang kamu ikuti akan kehendak mereka. Kehendak manusia ni yang kita ikutkan. Dia macam zaman sekarang kan, bila kita kena zaman COVID-19 ni, banyak orang bercakap. Yang seorang saya baru tahu, yang tadi saya ada share pada Abu Talha tentang jawapan, sebab ada orang, ada abang ipar saya hantar gambar video macam hitam putih, orang tu bercakap, dia kata COVID-19 ni, dia kata umat Islam ni menyanggahi sunnah Nabi SAW dan sebagainya. Rupanya dia pengarah filem. Kita ingatkan dia ustaz ke, Tok Lebay ke, belajar kat Yaman ke, kat Palestin ke, belajar dekat mana, Allah Alam, tak tahulah kan. Tapi dia keluarkan hukum tu sedap, bunyi best. Dia kata meninggalkan sunnah Rasulullah, tinggalkan solat Jumaat. Jadi cerita kelakar dia kan, dia tak layak pun untuk bercakap. From the start tak layak bercakap. Okey, ahli agama dia bukan. Ahli perubatan pun dia bukan. So bila kita sekarang, dan tajuk kita sekarang ni, kita dua perkara berkaitan dengan tajuk hukum hakam yang sekarang kita keluar ketika tajuk COVID-19 berlaku ni. Ada dua perkara. Satu berkaitan masalah apa? Perubatan, kesihatan. Betul tak? Bahkan dia cerita kelakar, dia kata apa? Dia kata dia tunjuk gambar Tanzania punya presiden, pergi cek dekat pokok pun ada COVID-19 punya virus kan. Semua ada dia kata. Cuba fikir balik. Dia pergi sendiri ke research? Tak. Dia pakar perubatan? Tak. So macam mana kita nak terima cakap dia? Yang orang kita boleh sebarkan, betul lah, aku rasa betul lah abang ni. Ni kenapa ni? Atas dasar apa? Yang semua nak bercakap juga kan. Dia balik pada asal, awak layak tak? Tak layak. Kalau ahli perubatan bukan. Ahli agama pun bukan. So di mana datangnya hak untuk orang tu bercakap macam Imam Syatibi kata tadi. So dia tak ada ilmu. Dia bukan pakar perubatan. Dia bukan juga sebagai orang yang pakar agama. So tang mana kita nak pegang dia? Kalau anda kata ada orang kata tak ada doktor, 2-3 orang dan sebagainya. Kita ada majoriti doktor-doktor kan. Kemudian ada tuduhan lah kalau diorang cakap terbalik nanti akan dicabut lesen dan sebagainya. Mana? Buktikan. Siapa yang kena buang jadi doktor kerana cakap benda benar, buktikan. Tunjuk surat. Anda telah diberhentikan kerana bercakap benda bukan. Buktikan. Bukan cerita-cerita je. Semua boleh cerita. Orang cerita, saya sebenarnya sekian-sekian kan. Yelah, kalau kita tengok kisah-kisah pelik kan. Ada orang mengaku jadi Imam Mahdi pun ada. Plate number kereta dia pun dia tukar. Imam Mahdi.
Kena tangkap dengan polis sekali tu. Dekat Melawati. Taman Melawati So cerita kelakar, semua orang boleh mengaku. Anybody can claim. So soalan sekarang, buktikan. Cerita orang ni kata orang tu kata dan sebagainya kan. Dia kata benda tipu. Dan saya kata, cabar, apa Ustaz? Apa? Allah Bukhari dia ada kata, suruh buat apa? Buat challenge kan. Suruh orang-orang yang tak percaya COVID tu ada, pergi. Jadi volunteer. Dan baru ni pun kerajaan buka volunteer. Pergi volunteer. Kemudian tak usah pakai alat peralatan keselamatan. Biar orang tu batuk kat muka awak, tengok ada tak COVID. Tunjuk, buktikan saya dah dibatuk oleh 10 orang pesakit. Tak ada seorang pun menjangkitkan saya. Dan buktikanlah. Cerita dekat dalam bilik kan, seorang-seorang, semua orang boleh. So kita balik pada asal, janggu dekat internet sebagai cara untuk berdalil. Dalil dia adalah internet. Macam baru ni cerita kelakar 3-4 hari lepas. Ada orang tu punya pula dekat YouTube. Orang ni, budak Rusia ni, dia bakar kereta. Kereta dia bakar Mercedes. Ada lambat Mercedes depan tu. Tak ada tersorok pun. Orang pergi share dekat YouTube kan. Dengan tag seorang pemuda Perancis membakar kereta buatan Perancis, atau orang tu Islam bakar kereta Perancis kerana marah dengan perbuatan Presiden Perancis mencela mengejek Rasulullah SAW. Saya kata, tak nampak ke kisah tu dah awal lagi sebelum jadi pada kes karikatur tu dia jadi kes. Mamat tu dia bakar kereta sebab dia bengang. Dia YouTuber. Lepas tu ada kawan kita kata, memang Ustaz dia buat benda macam tu, dapat view lagi banyak, dia boleh beli kereta baru. Dia view banyak dalam internet, kereta baru dapat lah dengan duit YouTube tu. Dia buat benda kemukan untuk dapatkan benda tu, untuk dapatkan sokongan balik. Dia bakar kereta Mercedes dia. Mercedes buatan Jerman lah, bukannya buatan Perancis. Tak macam mana, tengok komen, orang Malaysia lah antara paling ramai komen bongok. Tahu tak? Komen bongok. Maksud dia, baguslah dia, inilah dia. Pelik. Tak baca ke? Tengok betul. Saya tak faham kenapa. Tapi ini kisah dia. Sebab menjadikan. Jadi bahasa kelayakan. Orang yang bukan ahli perubatan. Bukan ahli agama. Bukan pakar. Kan? Jadi kenapa boleh nak bercakap juga? Okay, jadi ini macam mana dia katakan. Macam Imam Syatibi dia kata kan. Ini macam mana pada hukum-hukum syarak. Okay? Ini adalah sebagaimana terjadi pada hukum-hukum syarak. Maka ia pada kesemuanya seluruh ilmu lah. Macam mana pada hukum syarak, pada semua ilmu macam tu juga. Tidak ada siapa-siapa untuk menyentuh ilmu tersebut dengan tanpa kemahiran atau ketelitian dalamnya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Yunus ayat 36. Allah Ta'ala mencela mengikuti akan sangkaan. Kan ikut sangka-sangka. Allah nyatakan surah Yunus ayat 36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Dan tidak mengikuti kebanyakan mereka kecuali sangkaan sahaja. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sebenarnya sangkaan-sangkaan itu tidak menyelamatkan atau tidak mencukupkan pada kebenaran sedikit pun. Dan Allah nyatakan mentaati siapa ikut sangkaan ni adalah sesat. Siapa ikut orang ikut sangkaan. Ni ikut sangkaan. Presume. Dia agaknya, dia tak pergi sendiri pun. Tapi dia sibuk nak sebar, nak cakap kan. Jadi dalam surah Al-An'am ayat 116 Allah nyatakan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Dan jika kau mentaati, wa in tuti' aktsara man fil ardi, keseluruhan atau kebanyakan orang di muka bumi ni, yudilluka an sabilillah, pasti mereka akan sesatkan kau hai Muhammad daripada jalan Allah. In yattabi'una illa dhann, tiada mereka ikuti kecuali sangkaan sahaja. Wa inhum illa yakhrusun, dan tiada mereka kecuali mereka menganggar-anggarkan sahaja. Jadi anggaran, agaknya, barangkali, boleh jadi, itu yang dijadikan sebagai hujah. Jadikan hujah untuk perkara berkenaan. Okey. Maka tak boleh tidak, orang yang ada yang mengeluarkan pendapat ni, si pengeluar pendapat ni mesti orang yang pakar dalam pengurusan pada apa dia bercakap mengenainya. Dan kata-kata manusia pada apa yang dia jahili tidak berfaedah. Dia bukan ahli. Dia mengarah filem, dia diam dengan filem dia. Jangan sibuk bercakap tentang agama. Awak tidak tahu. Dia pasal benda berkenaan dengan SOP penjarakan saf ni ketika berjemaah pada zaman COVID ni tidak bercanggah Quran Sunnah ke? Saya rasa jawab berkali-kali dah sebenarnya. Dah berbuih mulut. Para ulama yang senior dah jawab dah dalam perkara ni. Berkali-kali dijawab. Benda tu kerana ada penyakit. Sebab tu disuruh berjarak. Bukan sebab kita suka nak berjarak.
Lepas tu tiba-tiba siapa berjarak dia ikut WHO, ikut Yahudi, ikut Dajjal. Apa ni? Apa benda ni? Okay, dia dua macam Sulaiman Nurhaili kata. Dia either A, tinggalkan jemaah terus. Pasal kita bimbang akan berlaku jangkitan. Duduk rumah, tak ada jemaah dibuat langsung. Atau dibuat jemaah dengan kekurangan. Dengan keadaan berkurangan, tak sempurna. Sebab kita tahu bahawa masalah merapatkan soft tu kesempurnaan solat. Bukan syarat sah solat, bukan rukun solat. Bukan syarat, bukan rukun, bukan macam wuduk atau menghadap kiblat atau masuk waktu, bukan, tak termasuk. Bukan sebahagian dari solat tu sendiri. Bukan termasuk pada rukuk, sujud, iktidal, bukan bacaan Fatihah, bukan. So ia kesempurnaan bagi solat. So dengan sebab itu para ulama kata benda tersebut kalau terpaksa bertukar, itu tajuk bertukar. Contoh macam ketika peperangan. Dan kita dalam peperangan, contoh macam apa ketika apa dalam surah Al-Baqarah ayat 2 2 4 7 248. Bukan 248. 249 ni. Ayat tentang solat ni, solat khauf. Ketika pertempuran berlaku. Surah Al-Baqarah ayat 239. Geng sesat macam lepat tu digunakan ayat ni. Dia kata tengok. Ada solat lain, boleh berdari, boleh berjalan, boleh menunggang. Ketika dia sistem asal, kita ada satu sistem ketika tak ada masalah. Second dia masalah ketika ada masalah. Ada bahaya. Jadi kita kena belajar lah. Mana satu keadaan tadi, ini soalan dia. Kalau kita percaya macam kes lah, balik pada asal, tak percaya ke COVID tu ada. Dan buktikanlah tak ada. Pasal sekarang macam hatta apa dekat Belanda kan ada baru ni dia orang sebar video tu World Doctor Alliance, mana pertubuhan gabungan doktor sedunia. Orang yang bercakap tu negara dia kematian berlaku ribuan dalam masa 6 bulan. Daripada Januari hari tu sampai yang terbaru, sampai bulan 7 hari tu, kematian bukan biasa, luar biasa. Faham tak kematian tu ada statistik dia? Dia ada orang kata, semua disalahkan COVID. Soalan, adakah tahun lepas mati macam tu juga? Tahun lepas, tahun 2016, 2015, adakah berlaku kematian negara dia macam tu rate mati dia? Pemerintah dunia negara sekarang, hatta Eropah sendiri pun terpaksa lockdown, tutup. Rakyat tak suka pun terpaksa buat. Sebab diorang tengok kematian tu banyak. Sebab tu diorang terpaksa buat. Yang cerita kelakar ni, orang kita ni dia kata tak ada, tuan-tuan tipu. Semua sakit mati biasa pun dikaitkan dengan COVID. Ini problem dia. Sebab kita akan bincang masalah SOP ni ketika ada masalah. Macam SOP ketika solat dalam peperangan lah. Tak sama. Lepas tu solat difardukan, ketika difardukan 2 rakaat. Kan? Macam Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia kata apa? Dia kata difardukan solat ketika hadir ada 4 rakaat. Ketika musafir 2 rakaat. Ketika khauf 1 rakaat. Di atas lidah Nabi kamu. Ketika musafir 2. Ketika ketakutan dalam peperangan ataupun ketakutan dikejar musuh dan sebagainya, 1 je. 1 rakaat je. Dan ini orang tak pasal kita tak mengalami tajuk tersebut. Kita musafir kita pakai. Peperangan kita tak guna. So para sahabat ceritakan dah cara dia. So SOP ketika keadaan berbeza, bezalah, itulah sunnah dia. Macam kita kan suruh pakai kopiah. Tapi bila kita naik motor, pakai helmet, itulah sunnahnya. Takkan kita kata macam, tak sunnah, pakai serban lah, buat sunnah cik. Kan, tak tawakal ke? Nabi masuk perang pun pakai topi besi. Bukan pakai serban. Biasa tu, naik pakai topi besi ketika pertempuran. Ini sunnah. Pakai pakaian sesuai ketika waktunya. Baju besi dipakai ketika mana? Ketika mana pertempuran. Nabi ada baju besi. So, keadaan berbeza, ada tajuk berbeza lah. Itu tajuk sekarang ni, ketika SOP sekarang ni. Kenapa soalan dia dibuat? So, penyakit. Kalau awak tak percaya penyakit, tadi buktikan penyakit tak ada. Barulah betul. Hari keluar kan, golek-golek muka dekat hospital tu, buktikan tak adanya penyakit berkenaan. Dan baru kita bincang. Jika tidak, ini masalah dia. Sebab orang yang nak keluar pendapat tadi mesti ahli. Mesti ahli dalam tajuk dia. Kalau tidak, dia tak ada faedah dia bercakap. Bukan, ini kebebasan bercakap bukan atas dasar bebas. Ini kebebasan bercakap berdasar pada hukum.
Pasal awak cakap benda yang membawa kepada manusia akan sibuk dengan tak percaya, tak nak ikut peraturan. Kita mengapikan orang supaya jangan ikut peraturan. Peraturan tipu saja. Kan? Hatta ustaz pun ada perangai macam ni. Kenapa? Kerja kita bukannya sibuk menyebarkan fahaman tadi. Kerja kita, okay. Tak, itu cara dia, itu masalah sekarang ni. Pasal kita ada dua pihak. Dua perkara. Satu pihak kata benda ni buatan manusia. Penyakit ni buatan manusia. Dia tujuan dia untuk mengurangkan populasi dunia. So, sebarkan COVID, maka manusia semua mati. Buat lah. Kata buat kat Amerika lah. Buat ini kata buat ke China lah. Okay. Satu lagi pihak, kumpulan, yang tak percaya COVID tu ada. Dan dia kata bahawa ini cara untuk world UN ataupun inilah negara-negara besar dunia ni nak menguasai negara-negara dengan cara baru. Sama ada dengan A, elektronik punya wallet, B, berkenaan masalah pergerakan terkawal, so dia akan rekod kita punya pergerakan. Dia kata ujung tu macam komunis. Saya tengok jadual tu, ujung tu adalah penguasaan dunia dengan cara komunis. Ini semua ni dua pihak. So, kita sekarang ni realitinya memang berlaku kematian. Soalan sekarang ni, awak nak kata benda tu bukan ke? Ini soalan dia. Dia kata tak ada. Pasal setakat ni, kalau macam World Doctor Alliance tu, dia kata apa? Dia kata benda tu dah tak potent. Maksud dia, penyakit ni dah jadi kurang macam selsema. Buktikan! Tidak ada data menunjukkan benda tu berkurangan. Kita hari tu dah cukup. Hari tu WHO kata, bulan 6 dah berhenti. Betul lah mula tu nampak dah turun. Graf sekarang ni naik balik. Semua negara buat lockdown kali kedua, kali ketiga pun ada. So kenapa? Masalah dia. Kita bimbang benda ni untuk cara kocak-kacirkan rakyat. Sebab tu yang bercakap, yang doktor World Alliance tu satu benda lah. Yang awak dekat Malaysia ni bukan bidang awak bercakap, kenapa? Kerana Allah SWT memerintahkan untuk menanyakan kepada ahli dalam bidang-bidang tentu, ahli zikr. Dan selain mereka, dalam surah An-Nahl Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikr. Tanyalah pada orang-orang yang dapat kitab. Pada orang musyrikin dahulu tak percaya Muhammad Rasulullah. Tanya ahli kitab. Tanya kalau kamu tak mengetahui. Nah, ini dalil apa yang dikatakan, ini adalah dalil ke atas apa yang dikatakan dengan tanpa ilmu. Orang yang bercakap dengan tanpa pengetahuan, tiada sebarang pengambil kiraan padanya. It's not considered pun. Dia bukan ahli agama. Bercakap buat apa? Dia diamlah. Bab hukum pun dia salah, bab perbuatan pun dia salah. Dua pihak. Dan kalau anda kata, dan apabila kalau kita kata kalau kita tak dapat faham sendiri, so kita kena ada ahli musyawarah kita. Kerana ini bila mana Allah Taala disifatkan ahli ilmu ni dengan orang-orang yang kita musyawarahkan. Jadikan sifat mereka ni ilmu. Dia kata sifat mereka ni adalah ilmu. Maksud orang yang kita ambil sebagai tempat kita musyawarah. Macam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dahulu kalau datang perkara dia tak tahu, dia akan kumpul ahli Badar. Dia akan kumpul muhajirin awal. Dia kumpul orang-orang yang lama dah Islam untuk berikan dia pendapat. Dia nak tahu mana satu pendapat yang paling tepat. Jadi sifat mereka ni ilmu. Mereka dia ambil musyawarah dengan padanya. Berkata Ibnu Khuwaizir, Huwaiz Mandad. Dia kata apa? Wajib ke atas para pemerintah bermusyawarah dengan ahli ilmu pada apa mereka tidak ketahui. Pemerintah kena minta pendapat pada ahli ilmu apa yang diorang tak tahu. Pada apa yang muskil pada mereka urusan agama, pada apa benda mereka muskil, tanya urusan agama kepada ahli agama lah. Dan juga dia kena tanya kepada apa? Kepada orang-orang pemuka dalam masalah ketenteraan pada berkaitan dengan ketenteraan. Persenjataan kena tanya ahlinya, jangan tanya ustaz. Demikian juga tanya pada ketua-ketua masyarakat berkenaan dengan masalah-masalah kekeluargaan dan sebagainya. Dan kemudian para penulis, para pembantu sebagainya untuk berkaitan masalah negeri. Dan juga pembangunan negeri kena tanya orang, kena bidang dia. Jadi semua orang akan ditanya sepatutnya pada apa yang pengurusan dia, bukan luar batasan dia. Kerana ini tidak harus, penzahiran pendapat tidak harus bagi siapa yang bukan berkepentingan, bukan juga orang yang berkhususan dalam satu ilmu yang dia nak bercakap padanya. Kerana ini para fuqaha dulu mensyariatkan akan apa? Mensyariatkan letakkan mengabsahkan akan
sita blok, kita blok orang mengsita. Macam kita tengok kalau orang tu tempat disita kan datang apa MBSA benda palang dengan apa state. Okey, disita kepada orang yang cuba mengubat tapi jahil. Nak jadi tabib tapi jahil. Maka memang para ulama dah letakkan hukum tentang tajuk ni. Kalau dia kata tabib ni yang sibuk berkenaan dengan masalah badan manusia pun disekat. Okey. Jadi memang dia kata dia bukan doktor juga. Dia dihalang daripada bercakap pada pendapat dia kalau dia tidak dipercayai pada pendapat dia. Bukan di browse internet, tunjuk gambar, dipakar. Zaman sekarang ni kisah apa ni? Kan? Maka orang yang tahu tentang syarak akan menjelaskan hukum syarak dan garis panduan setiap perintah dan juga pertindakan. Akan tapi dia tak boleh menceritakan tentang sifat ubat. Dia doktor kan? Dia bukan menentukan doktor punya kerja. So doktor punya kerja doktor ustaz punya kerja ataupun ahli agama lah. Okey. Untuk penyakit-pesakit tu berapa milimeter lah, berapa ml lah ubat ni, berapa sekian berdos. Jangan cakap yang masuk. Okey, kecuali kalau ketika kalau dia seorang doktor yalah, kalau dia bukan doktor tak cakap. Bahkan dia boleh hilang tau. Kalau dia kata dia tak praktis kedoktoran untuk tempoh berapa lama, dia hilang, dia kena masuk belajar balik. So basically kalau kita faham kat situ, tidak ada ruang sebenarnya. Tidak ada ruang untuk orang yang tidak layak untuk bercakap. Okay, dengan sebab itu dan ini sebab pada pendapat yang dikira adalah dibina di atas ilmu dan juga pemeriksaan. Kita cek dulu, pastikan. Adapun apa yang tak diperiksa ke atasnya, okay? Tak dibina di atas ilmu dan juga pemeriksaan, maka dia semata-mata sangkaan yang tak menyelamatkan daripada, tak mencukupkan daripada kebenaran sedikit pun. Dan sedia diketahui bahawa khayalan-khayalan ataupun sangkaan-sangkaan, okay, tak kira orang tu sangkaan ke dan sekian, tak sepatutnya diambil hirau tentang mereka ni dalam bidang pemikiran. Maka di sana ada ahli ilmu yang mengambil kira mereka ni dengan semua percanggahan semua ni ketika dia kata khilaf. Macam ada orang kata ini ada khilaf. Ni ayat biasa geng ahli bid'ah suka guna. Ada khilaf Syekh. Ada khilaf. Ni contoh, dia tak tahu pun agama. Tak belajar betul kan. Orang suruh belajar pergi berenang Sungai Nil. Contohnya kan, lain suruh buat, lain dia buat. Tapi bila dia balik Malaysia jadi ustaz, kemudian dia bercakap. Dan sering timbul ayat kita biasa dengar, orang yang kadang-kadang buat bid'ah atau buat amalan-amalan yang sesat dalam masyarakat, dia akan kata ada khilaf. Biasa dengar ayat ni. Ada khilaf, ada pendapat, ada kaul. Sebab tu para ulama letakkan, dia kata laisa kullu khilafin ja'a mu'tabara. Bukanlah semua khilaf tu datang secara mu'tabar. Illa khilaf lahu hazzun minan nazari, kecuali khilaf yang padanya ada habuan daripada pandangan, daripada penelitian. Yang teliti barulah kita bincangkan. Kerana yang boleh diukur pendapat dan juga pengetahuan disandar kepada orang yang orang yang memandang tadi, kepada apa yang diambil mana. Bila kita kata nak ambil kira cakap dia, so soalan dia ambil mana kata-kata tadi. Kalau ambil internet tak cukup lah bang, macam mana kan? Ataupun pendapat dia, saya rasa tak salah, saya nampak lambang logo ni macam logo Adidas, logo Adibas, logo Asadi ke. Jadi kalau pakai logo ni, logo lambang capal tu, macam pakai logo lain lah. Saya tak rasa benda tu salah, saya tak rasa benda salah. Tajuk dia sekarang, adakah anda berhak untuk kata sedemikian? Sedangkan dalam konsep ni agama, kita ada penjagaan, memelihara daripada terjadinya perkara-perkara yang lagi dahsyat. Ni yang kita akan masuk pada sebab yang ketiga, usul ketiga, yang maknanya maksud dia berkaitan dengan tajuk. Bila kita keluar pendapat, kena pastikan apa tahu? Apa hasil kata-kata kita? Apa hasil bila kita cakap? When kita keluar pendapat, apa hasil kata-kata kita? Sebab kita sebut tadi, kita bukan ahli, tapi kita nak cakap juga. Keluar video ke, keluar sekian ke, keluar tulisan ke, kita bukan ahli, tapi kita nak bercakap juga. Okay, fine. Bila kita bercakap pula, kan, kita kadang-kadang telah macam kes suka bawa khilaf, kata ada khilaf. Problem dia adalah benda khilaf tadi muktabar ke tidak. Kalau tidak muktabar, tak sepatutnya seseorang itu menggunakan kata khilaf untuk dijadikan sebagai tajuk, tak apa masuk pendapat ketiga atau keempat. Ini masalah. Kalau sebab tu saya ingat ada tajuk kalau ada khilaf kan, benda ayat tak sedap bunyi dia. Hari tu saya ingat Ustaz Amir Farhan ketika forum dekat Baitul Salam, dia ada sebut tajuk tu. Lepas ada orang mesej saya, Ustaz Amir Farhan cakap itu kenapa? Memang betul, ikut pendapat memang ada para ulama kata
Ada ulama kata, kalau hubungan suami isteri, liwat pun tak apa. Dia kata, alasan dia kerana apa? Kerana bagi dia, benda tu ada, dia kata, ada khilaf, ada pendapat ulama kata boleh. So, jadi kalau kita pakai ada pendapat kata boleh ni, bukan satu benda je masuk dalam agama ni. Sebab bila orang tu bercakap, sumber dia apa? Kalau dia kata cakap khilaf, dia cakap ada khilaf. Itu bukan sumber. Khilaf bukan sumber dalil. Ada khilaf bukan dalil. Bila kita buat benda, ada khilaf, Syekh. Khilaf bukan dalil. Kalau ada Quran dan Sunnah, balik pada situ dulu. Kemudian baru, kalau anda kata ada pertelingkahan para sahabat dalam memahami dalil, baru kita kata ada khilaf. Ni khilaf kita ni, tang mana datang macam kes apa dulu kan, apa? Yang apa ustaz yang gila tu. Dia kata apa? Dia kata rejam bukan ijma'. Dia kata ada khilaf. Pergi tanya soalan khilaf kat mana? Zaman Nabi buat. Sahabat buat, tabi'in buat, tabi'in buat, terus sampailah Imam Nawawi. Semua para ulama setuju. Memang tak ada siapa tinggalkan perbuatan rejam orang yang telah berzina, orang yang berzina setelah berkahwin. Dah kahwin, tapi dia berzina juga dengan orang lain. Maka ketika tu akan jadi hukum rejam. So, tiba-tiba dia kata dia bawa nama ulama zaman kita. Ada ulama, syekh ini, syekh itu, syekh Shaltut dan sebagainya, dia sebut nama, kata benda ni ada khilaf. Soalan, atas sana ada khilaf tak? Ada tak pada zaman para sahabat ada khilaf? So, kita bukan semata-mata ada orang canggah tu jadi khilaf. Muktabar ke tidak khilaf tersebut? Sebab tu kenapa kena faham dalam konsep ni orang yang berijtihad tadi, masalah ilmu, apa sumber dia. Kedua masalah apa? Masalah dia punya pendapat tadi dia keluarkan, kan? Kalau dia ada kelayakan, kena tanya pula kan. Syarat kedua adalah kehendak dia untuk lahirkan pendapat tadi adalah kebenaran dan kebaikan. Maksud dia ikhlas dan juga tujuan dia untuk kebaikan bagi penerimaan, bukan semata-mata untuk jadi the first one yang keluarkan pendapat. Kadang ada orang mengejar tajuk tadi, saya lah yang dulu mula-mula sekali. Dia ayat biasa orang suka pakai ayat, saya lah mula-mula dulu, saya lah yang pertama sekali, saya lah yang dia semua orang saya. Jadi kadang-kadang ada orang mengejar kedudukan untuk menjadi orang pertama menemui sesuatu. Ini sebenarnya tak patut berlaku sebenarnya. Tapi lah, memang kecintaan kepada kemasyhuran itu memang berlaku. Hatta di kalangan orang yang beragama pun sama. Kan? Itu berlaku. Nak kemasyhuran, nak orang pandang, oh baguslah ustaz ni, oh baguslah syekh ni, baguslah sekian. Tak boleh macam tu. So, balik pada asal, kita cuma keluarkan pendapat tadi. Kalau anda kata di situ ada mafsadah yang nyata atau maslahah yang perlu dibuat dengan benar. Adapun pada ketika yang tak patut berlaku, kita tak boleh buat itu pasal niat penting. Kita bukan setakat tu, tapi niat. Ketika mengeluarkan pendapat tadi, pasal kita macam Ibn Taimiyah rahimahullah kata apa? Sebab pembezaan di antara ahli ilmu dan ahli hawa nafsu. Sedangkan wujud percanggahan tentang kata-kata pendapat mereka. Ahli ilmu pun ada bercanggah. Tapi kenapa ada beza? Dia kata apa? Bahawa orang yang alim dari ahli ilmu ni, dia melakukan apa diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dia apa yang dia buat? Apa diperintahkan dengan baik tujuan dan juga ijtihad. Bercanggahan dengan ahli hawa nafsu, kerana mereka ni mengikuti akan sangkaan dan apa disukai oleh diri mereka sendiri. Lalu mereka menjazamkan, memastikan dengan apa mereka katakan itu dengan sangkaan-sangkaan. Mereka kata benda ni sekian, tapi sangkaan saja. Jadi tak muncul dari mereka benda tersebut. Ijtihad dia, tujuan dia untuk mendapatkan keampunan ke ataupun enggak, dia bukan nak dapat apa, dia nakkan kepada tujuan dia untuk menjadikan contoh macam apa keinginan dia, kehendak dia menjadi tersebar. Okey, dengan sebab itu kita kata dalam perkara ni dia kata Ibn Taimiyah kata apa? Dia kata dan tujuan yang dimestikan adalah keampunan jadi mereka ni kalau ikutkan pada perbuatan ikut hawa nafsu tadi, mereka ni zalim menganiaya zalim, membuat penganiayaan, menyerupai dengan orang dimurkai ke atas mereka atau orang yang jahil. Okey, atau kejahilan. Mana dengan zalim perlampauan atau dengan kejahilan. Kalau perlampauan maka dia serupa macam orang dimurkai. Kalau orang yang jahil macam serupa dengan orang sesat. Maka orang berijtihad dengan ijtihad ilmu ni, dia semata-mata tiada untuk dia tujuan kecuali kebenaran sahaja. Dan dia lalui jalan tersebut untuk sampaikan, bukan ikut hawa nafsu dia. Bukan kehendak dia. Dia saya nak, tak ada. Kita ada asas. Sebab tu para sahabat Nabi SAW bersih daripada sebarang perbuatan-perbuatan pelik. Contoh macam buat komen buruk-buruk pada pemerintah dan sebagainya, tak wujud pada mereka. Mereka tak puas hati, tak seronok, ya. Tapi tidaklah mereka zahirkan dengan perbuatan tu depan-depan orang ramai supaya orang ramai ikut mencerca atau mencela pemerintah.
Terutama zaman sekarang ni bila orang yang ikut teori konspirasi, dia kata semua ni dajjal dan sebagainya. Lepas tu kemudian dikaitkan sekian-sekian, last sekali kita semua ni ikut dajjal. Saya pernah tanya dengan kumpulan yang ikut kumpulan, saya kata habis tu kami orang yang ikut dajjal ni kafir kan. So, jadi orang yang ikut WHO punya guideline tu kira kafir lah sebab ikut dajjal. Ni faham konsep dia, sebab kita sekarang kita ada ulama-ulama, kita ada doktor-doktor muslim yang kita percayai, yang mereka dapat laporan dan mereka buat research, buat kajian sebelum mengeluarkan pendapat. Macam juga masalah bila Menteri Agama kita dan sebagainya keluarkan SOP kan, persetuju, dan bahkan semua negeri-negeri semua ada mufti. So basically kita kena jaga sikit lah mulut kita, jangan sampai kita menuduh orang seolah-olah meletakkan siapa yang ikut SOP telah patuh kepada Dajjal ataupun ikut WHO. Padahal sebenarnya benda tu dibincangkan dulu, bukan nak dibuat terus. Hatta ini perkara yang paling penting sekali. Baik. Okay, usul ketiga adalah kita sebut tadi kan, bila orang tersebut dia keluarkan pendapat dia, kita pertama tadi bidang, kedua orang yang keluarkan pendapat, ketiga menjaga kesan daripada pendapat berkenaan. Apa pengakhiran yang terjadi nanti dengan pendapat tersebut. Okey. Dia kata sungguhnya menzahirkan pendapat yang tidak disandar kepada sebarang usul dan tidak dan tidak juga menyangkai syariah, sekalipun pada asalnya adalah harus, tak ada usul tapi tak canggah syariah juga. Padanya pada asalnya haruslah. Dan telah sabit keizinan dia kata sabit izin dengan melahirkan pendapat dia tadi mengikut pada asal lah, hukum asal, benda tu tak ada datang dalil kata haram, maka boleh lah. Namun begitu pada sebahagian keadaan boleh membawa dia boleh benda ni boleh mengheret pengakhiran dia, penamat dia kepada kemudaratan dan kerosakan yang bertentangan dengan tujuan syarak dalam maslahah dan keadilan. Lalu menjadi pendapat yang harus tadi, boleh cakap, you can say your opinion, tapi dalam sama membawa kepada bercanggahan dengan maksud utama dia. Macam tadi, macam kes yang kita kata kes capal tu kan, pengakhiran dia bawa pada orang buat syirik. So pengakhiran dia ke mana? Sebab tu bila nak bercakap kata saya rasa tak salah tu, saya rasa okey, saya rasa sama macam logo Puma dan sebagainya, maka sebelum cakap fikir dulu akhir daripada pakai tadi pergi mana. So orang yang pakai tadi tanpa sebarang, panggil pakaian tadi bukan kosong, tanpa sebarang pendapat. Diorang pakai kerana ada pendapat, kononnya bentuk azimat dan sebagainya. Dan bila kita keluarkan pendapat macam tu, jadi dia kata sebab tak ada melihat langsung kepada apa hasil penghujung tindakan, pendapat dan kata-kata, atau sebab yang membangkitkan keburukan pada orang yang buat tadi. Kita kata okey, contoh macam orang kata rokok harus, rokok makruh. Kalau keluar daripada mulut guru-guru agama ni kata rokok makruh dan sebagainya kan, benda tu pengakhiran dia gimana? Pembaziran duit kan, penggunaan memudaratkan orang lain, mengganggu orang lain. Sama kepada siapa perokok-perokok, saya sedar sikit, anda telah meletakkan diri anda kepada larangan Nabi SAW kan, bila Nabi kata al-muslimu, orang Islam itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang selamat orang Islam yang lain daripada lisan dia dan daripada tangan dia. Bila awak isap rokok tu, awak ganggu orang keliling awak. Tang mana halal dia? Di mana halal perkara tersebut? Kan kita Muslim, orang patut selamat daripada gangguan kita. Kita ganggu orang kenapa? Okay, kat Malaysia ni masalah kan, bila kita kata berhenti rokok, ajak gaduh. Tanah Arab kan, Yaman, orang dia badui kan, duit tak cukup. Kita kata kan, akhi kan, dia terus padam rokok. Di Malaysia ni konon poyo baik kan. Pandailah kononnya ada jaga hati yang penting, bersih sebagainya. Punya jahat. Ditegur orang jangan isap rokok. Kan dia tengok orang tengok dia jeling balik. Muslim ke anda? Sebab Nabi terangkan sifat orang Muslim tu ada. So, kalau kita Nabi dah terangkan, kita patut jaga guideline kita serupa macam lafaz Nabi. Kenapa kita boleh keluarkan? Ada ulama' kata boleh. Ini masalah pelik kan? Ni pengakhiran dia. Okay. Tak kira sama ada benda tu kan. Benda tu yang membangkitkan tu, dia secara rosak ataupun elok, tak kira. Ataupun benda yang membawa pada perkara tadi, tak kira baik atau tak elok. Sama je. Sama je. Kerana sebaik saja dia punya penghujung dia kerosakan, maka dia sama. Tak kira, okay. Dan natijah dia adalah negatif, adalah pendapat terhadap pendapat tersebut. Dan menjadikan pendapat berkenaan pendapat yang tercela dan wajib disembunyikan.
Okey, ni dikata dia sebenarnya adalah timbangan yang ditimbang dengannya pendapat-pendapat dan ijtihad-ijtihad. Yang macam tadi ijtihad lah, macam kes apa rambut Nabi, bulu Nabi. Dan ni dah keluar apa Ustaz Fashan hafizahullah, dia disebut dibawakan rakaman persoalan ditanyakan kepada kepada pemegang artifak yang dikatakan Nabi SAW ada artifak Nabi. Orang tersebut kan, dia kata benda tu tipu, bahkan kelakar dia. Yang geng-geng datang pergi tengok rambut lah, bulu lah, berjanggut dan sebagainya kan, darah lah peluh. Sertifikat tu tulis Mekah Mikiah, Mim Kap Ya Alif Ha. Kalau orang Arab salah eja, orang Arab salah eja English, saya setuju, tak ada hal. Salah eja Melayu, okey. Orang Arab salah eja Arab, dan orang yang bawa tu konon ustaz ke dan sebagainya, yang konon kerja dengan wali dan sebagainya, boleh tak nampak kalimah Makkiyah tu. Apa ni? Saya tak faham kenapa. Kan kata bodoh kan marah. Kan bodoh tu ada tahap lah, dia tahap kan, apa sampai ke beberapa tahap lah. Tapi seriously, depan mata tulis benda tu Mikiah, bukan Mekah. Dia punya tulisan tu kan, dia bohong. Apa sijil tu, kita boleh kelakar kan, boleh kelakar, semuanya ngangguk kepala. Datang cium lah, datang jilat lah, datang sapu kat muka dan sebagainya. Apa hal ni? Ini pasal kat sini hujung dia adalah apa jadi bila kita kata tak apa sayang Nabi cara macam tu. Cuba fikir balik. Ustaz yang cakap tak apalah lambang ni, tak apalah sekian. Fikir balik apa hujung dia jadi. Apa jadi nanti pada masyarakat? Macam kita mengiyakan benda-benda pelik kan. Kita macam apa? Gangguan jin, semuanya gangguan jin ganggu. Semuanya jin gigit, semuanya saka. Apa jadi pada masyarakat? Dia kadang-kadang tak baiki diri dia sendiri pun dia akan salahkan jin. Dia tak baca, dia tak jaga kesihatan dia, jin salah. Orang ni saka ni sekian sebagainya, kena sihir. Kenapa? Macam tu sekali ke tahap ilmu kita, zaman kita ni, antara tanda kiamat yang telah terjadi adalah tersebarnya pena. Ada orang tanya saya, dia kata Zahrul Qalam, macam ni munculnya pena. Sebab zaman sekarang ni kan orang pandai menulis sekarang ramai. Banding zaman Piramli dulu, orang menulis tak ramai. Orang pandai menulis tidak ramai. Zaman kita ni orang pandai menulis sangat ramai. Semua orang tahu menulis baca. Tapi kejahilan kita lagi teruk banding orang jahiliah. Kena tipu macam tu, kena tipu direct. Nampak dah depan-depan. Masih lagi boleh nak percaya macam tu. Saya tak faham kenapa. Kat sini kita faham. Bila kita nak keluarkan pendapat, apa hasil pendapat tadi? Cuba tanya balik. Kalau saya kata harus, ini boleh, ini sekian, ini tak apa. Bila tengok hujung tu pergi mana? Macam lambang capal tu, hujung tu ke mana? Sampai saya tengok ada orang tampal kat kereta, dia letak lambang capal tu, kemudian tulis Ya Hai. Saya kata dengan dia, cerita saya boleh langgar kereta tu. Dia jadikan benda tu macam azimat, kereta takkan kena aksiden. Kenapa? Apa jadi pada umat Islam kita ni? Yang bangun malam tidak ada lagi, yang berdoa Allah Ta'ala tak ada dah. Yang siapa sedih tak baca Quran, tak ada benda, apa isi masa dia dengan mempelajari agama, tak ada. Semuanya balik pada barang ni. Macam ada yang jual garam halap hantu. Makan garam ni hantu tak datang. Apa hal? Kenapa ni? Kan mudah sangatlah dunia kita ni. Jadi sebab tu, apa pengakhiran? Apa fatwa yang kita keluarkan atau pendapat kita keluarkan, apa pengakhiran dia? Tanya diri sendiri. Okey. Lepas tu dia kata kat sini kan, kesan dia yang terrealisasi terhadap maqasid syariah dan pertentangan terhadap maqasid syariah. Berkata Imam Syatibi rahimahullah, dia kata apa? Apabila telah sabit bahawa hukum-hukum disyariatkan untuk maslahah sekalian hamba. Okey, apabila telah sabit bahawa hukum-hukum syariat ni disyariatkan sebenarnya untuk maslahah sekalian hamba. Jadi amalan-amalan pun diambil kira daripada itu. Kerana ia adalah yang ditujukan oleh syariat, yang mensyariatkan. Allah Ta'ala syariatkan kepada kita untuk maslahah, kebaikan. Dan bila perkara tersebut pada zahirnya dan batinnya di asal disyariatkan, maka tak ada masalah. Zahir dan batin dia dua-dua di atas yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, tak ada masalah. Tapi jika yang zahirnya menepati syarak, tapi kemaslahah dia tidak menyanggah syarak, maka perbuatannya tidak sahih dan tidak disyariatkan. Kerana amalan-amalan yang syar'i tidak ditujukan dengannya dirinya sendiri. Bukan memang amalan itu disuruh buat untuk diri sendiri, tak. Amalan itu disuruh buat kerana apa? Kerana tujuan dia untuk apa? Perkara-perkara yang lain.
Dia itu ada pengertian yang ada dalam perkara tersebut. Itu maslahah yang disyariatkan demi kerana macam contohnya kes pencuri kan. Bila kita kata nak potong tangan pencuri, Quran ada sebut. Tapi bila tak cukup syarat, tak boleh. Bila musim kelaparan, orang kelaparan, kebuluran, kan, lalu dia lalu pencuri mencuri, takkan dipotong tangan dia. Tapi kalau rompak bank, tarik ikat curi kabel telekom ataupun tarik ni mesin ATM, itu bukan kebulur nama dia. Itu bukan kelaparan. Dia ada kereta boleh minyak kereta dia tu, dia bukan dicuri pun, dia bayar dekat stesen minyak biasa. Itu takkan yang kelakarnya bila orang nak menolak hukum syarak. Dia kata kalau kita potong tangan dan tak cukuplah tangan orang Islam, kan? Yang buat ni minoriti kecil, jumlah kecil masyarakat Islam yang tersesat. Dia buat kerja tadi. Jadi kalau hukuman dijalankan, dia adalah masalah untuk umum. Bukannya kemudaratan, dia masalah untuk umum. Kemudaratan bagi si pelaku, tapi masalah bagi semua. Itu basic yang kena jaga. Sebab macam dikata oleh Syatibi tadi, ia maslahah yang disyariatkan demi kerananya. Maka yang diamalkan daripada itu bukanlah yang diletakkan. Mana apa yang dibuat tu bukan itu tujuan dia, tapi untuk maslahah. Maka dia kata, dan yang mana amalan-amalan yang dari itu yang tidak di atas peletakan ini, maka bukan diletakkan dalam syariat yang disyariatkan. Tak termasuk bila dibuat hasil dia bukan, maka tidak. Demikian pendapat. Bila pendapat kita keluarkan hasil dia adalah orang akan syirik kepada Allah Ta'ala, maka itu bukan tujuan dia. Jadi sebab tu Nabi SAW sendiri dahulu telah tersekat daripada membunuh, tersekat diri baginda daripada membunuh orang munafik kerana nak menolak daripada mafsadah yang akan orang ramai bercakap bahawa Muhammad telah bunuh sahabat dia. Maka dari situ Nabi tak buat. Sebab apa? Macam Nabi tak bina Kaabah balik. Nabi kata pada Aisyah radhiyallahu anha, kalau bukanlah kaum kau baru masuk Islam, aku robohkan Kaabah ni, aku bina di atas binaan Ibrahim AS. Nabi kata, kalaulah bukan kaum kau baru masuk Islam. Tapi para sahabat pegang, Nabi tak buat, orang tak buat. Pernah sekali lah lepas daripada dirobohkan Kaabah pada zaman sebelum Abdullah bin Zubair kot, sebelum dia atau zaman dia dirobohkan, lalu ada pemerintah Bani Umayyah bina balik macam kononnya biji Ismail masuk dalam Kaabah. Tapi lepas tu roboh balik, dibina semula macam yang Nabi SAW pada zaman Nabi SAW. So basically kalau kita nak faham situ, ada benda bagus pada akal kita, bagus pada fikiran kita, tapi ia tidak boleh laksanakan kerana hasil dia nanti membawa kepada keburukan. Okay, sebab tu contoh macam orang yang kita kata zaman sekarang ni mengkomentar sebahagian kitab-kitab ulama ahli sunnah. Dia baca kitab ahli sunnah, kemudian dia kritik Syekh Albani ke. Dia ahli sunnah tapi dia mengaku sunnah, tapi dia kritik ulama-ulama Islam yang di atas ahli sunnah punya pegangan. Lalu dia perakui padanya ada perakuan-perakuan yang tak betul. Tak betul. Maka perakuan dia perakuan yang benar. Tapi jika dia zahirkan pendapat pada zaman sekarang, yang kita kata zaman ni fitnah telah masuk dalam jiwa manusia dengan banyaknya dan telah zahir bid'ah, maka dia telah menentang akan usul tersebut. So dia sepatutnya pertahankan yang kesilapan tu, dibetulkan saja. Contoh macam Ibn Taimiyah rahimahullah, kan dia letakkan satu bab, kan, Raf'ul Malam. Di antara risalah yang tulis dia Ibn Taimiyah adalah Raf'ul Malam an Aimatil A'lam, mengangkat celaan daripada imam-imam yang tokoh. Maksud dia jangan sampai orang belajar fake perbandingan ke atau belajar hadis, dia sampai satu peringkat dia cela para ulama tadi kerana apa? Tak ikut hadis. Ini langgar hadis. Dia lupa sebenarnya ulama-ulama tadi dengan ijtihad mereka, dia buat bukan untuk itu. Tapi lah kata-kata tu menyanggah hadis, tapi bukan cara macam tu kita cakap. Walaupun benda tu betul, tapi dia akan menyebabkan rosak. Okey? Jadi kita lihat kan, kalau dia kata bila dia manusia yang dipandang macam tu, dia akan lihat kan, agama Allah Taala ni ada satu sudut pandangan, dengan kemudian ada satu sudut lagi. Jadi janggal. Jadi dia ini membawa kepada orang yang nak ikut Islam sebagainya akan lari. Dia kata payahlah, ini boleh, ini tak boleh. Last sekali dia jadi masalah. Jadi tak tahu nak sumber agama yang satu. Jadi dia berikan pada orang menentang syariat Islam ni, dan dia samakan orang tersebut kan dengan sama dia punya kedudukan macam orang menentang Islam tu sendiri. Sebab tu kenapa boleh bercakap tapi ada masa dia. Okey. Sebab tu dia kata kat sini, Ibn Taimiyah rahimahullah disebut, dia kata ke atas mufti, wajib ke atas mufti untuk menyekat diri daripada fatwa pada apa memudaratkan terhadap umat Islam dan menimbulkan akan fitnah. Macam sekarang ni kan, ustaz-ustaz yang tulis kan, yang kata tajuk SOP dan sebagainya. Jangan tulis benda yang
Macam Ibn Taymiyah kata, merosakkan memudaratkan umat Islam dan menyebabkan fitnah. Dan dia boleh untuk dia terhalang dari fatwa tadi kalau dia kalau dia nampak kan orang-orang tu yang minta fatwa tadi, seorang yang memang dia ni nak bantu keinginan dia, hawa nafsu dia yang fatwa tadi, maka dia boleh untuk tak nak berfatwa. Dan maka orang tu bukan nak tahu kebenaran pun, nak tahu ikut kebenaran, tapi saja nakkan fatwa tadi supaya boleh sebarkan. Tengok ustaz ni kata, ustaz tu kata. Ni kelakar lah, pelik kan. Anda tidak ahli kan, tapi last sekali anda gunakan kata-kata orang